Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada R.S. Suzy. Dah lama R.S. Suzy tak menulis karya. Kali ini, kisah yang bertajuk Khilaf 2. Masih ingat lagi Masih ingat lagi dengan Khilaf 1, mengisahkan Abu dan Wan. Dan Wan, arwah Wan tu datang ke tempat Abu di unit ICU dengan keadaan yang mengerikan. Masih ingat lagi tak? Kali ini adalah Khilaf yang kedua. Mari sama-sama kita mendengar kisah ini. Kedua-dua matanya terasa sangat pedih, perit. Kepulan asap putih dari ubat nyamuk yang dibakar Salbiah atau Cik Biah, Ibu Abu, diletakkan di tepi kiri katil bujang Abu. Telah mengakibatkan berbola matanya berair. Lantas Abu menggosok-gosok kedua-dua matanya dan membuka kelopak tirai matanya perlahan-lahan. Abu merungut. Aduh, kenapalah payah sangat kat kampung ni? Asap-asap bagai. Jangan kata nyamuk, ini dengan aku sekali boleh mampus. Angkuh. Itulah perubahan pada perangai Abu yang terbawa-bawa unsur negatif yang telah sebati dalam aliran darah mudanya semasa berada di ibu kota. Malah, kelakuan Abu yang semakin melampau biadabnya serta hilang hormat pada kedua orang tuanya sudah menjadi isu buah mulut orang kampungnya. Temah, kau tak dengar cerita viral yang sedang meletup dalam kampung kita ni ke? Apa kes cerita viral-viral kau masukkan ni, Pak? Aku ni sibuk meniaga dalam talian. Asyik terperuk dalam rumah menghadap laptop tu. Ni pun nak beli bahan-bahan untuk masakan anak dara aku tu, si Hani. Cuti semester ni kan. Dengan tidak sengaja, Cik Biah, mak si Abu ni, kebetulan berada tidak berapa jauh dari kedua-dua makcik bawang tadi. Perasaan kecewa dan malu terhadap sikap Abu yang telah berubah menjadi kurang ajar, tidak kira dengan sesiapa, tua maupun muda. Cik Biah bahkan sudah lali dengan tohmahan, hinaan dan sindiran penduduk kampung. Jahat macam mana pun, tetap Abu adalah anak yang dikandungnya 9 bulan. Oi, tu Biah tu, mak si Abu setan. Si Abu setan tu, anak lelaki dia lah tu. Kurang ajar betul budak tu. Semenjak balik KL, kononnya nak cari rezeki untuk mak dan ayah kat kampung. Kau nak tahu tak, Temah? Kembalinya ke kampung ni jadi setan. Abu yang aku kenal dulu elok je perangai, pendiam dan tak berat tulang. Tapi sekarang ni dah macam kena rasuk. Dengar khabar, anak dia tu aksiden teruk. Kawan dia mati on the spot kat lokasi kemalangan. Lepas tu kan, Cik Biah lalu depan mereka sambil menegur mereka. Assalamualaikum, Temah, Tipa. Wah, kusyuk bercerita nampak. Pasal apa pula hari ni? Tersentak dengan teguran Cik Biah, kedua-dua mereka hanya tersenyum sipu. Cik Biah pun beredar pergi.
Mereka berdua masing-masing pun sambung memilih barangan dapur yang hendak dibeli. Kedengaran bacaan surah-surah suci Al-Quran oleh imam di masjid berdekatan memecah kesunyian hening senja. Waktu maghrib kunjung tiba. Mana semua orang dalam rumah ni? Aku lapar ni! Lapar! Abu terjerit-jerit, tidak langsung menghormati azan maghrib yang sedang merdu berkumandang dari alat pembesar suara masjid. Keadaan rumah gelap dan sunyi. Hanya bunyi dari cicak yang bersarang di atap rumbia, rumah buruk Cik Bia, kecoh bersaut-sautan. Abu baru saja bangun dari tidurnya. Dia tidur sejurus selepas kekenyangan menikmati sarapan yang disiapkan ibunya pada jam 11 pagi tadi. Abu menghidupkan kesemua lampu di setiap ruang rumah. Ternyata memang tiada sesiapa di rumahnya. Ibu dan bapanya telah ke masjid untuk menghadiri majlis bacaan tahlil dan doa selamat yang dianjurkan oleh seorang penduduk kampung mereka sebagai tanda kesyukuran selesai menunaikan rukun Islam yang kelima. Manakala adik Abu, Alif, si Alif pula berada di asrama dan hanya pulang pada cuti semester ataupun jika berlaku kecemasan pada keluarga terdekat saja. Abu masih ke hulu ke hilir tidak tentu hala tuju mencari ibunya. Setelah lelah mengelilingi isi rumah dan mendapati bahawa hanya dia saja berada di rumah, Abu kemudian melabuhkan punggungnya atas kerusi rotan di ruang tamu. Abu pun menekan kata laluan di pad kekunci telefon bimbitnya, lalu membuka aplikasi Facebook. Imej di profil Facebooknya terpapar gambarnya dan arwah kawan baiknya, Izwan. Langsung terlintas di ingatan Abu detik-detik kemalangan ngeri yang dialaminya bersama Izwan. Tiba-tiba, bunyi notifikasi aplikasi dari Facebook Messenger. Abu menerima mesej yang bertulis, "Hey bro, mana kau menghilang? Lama aku tunggu kau online. Bila nak enjoy dengan aku?" Mesej dari Izwan. Telefon bimbit dicampak Abu ke lantai. Abu terkedu. Setahunya, Izwan sudah meninggal dunia akibat kemalangan hari itu. Manakah mungkin Izwan boleh hantar mesej padanya? Kau bukan dah mati. Pergi, jangan kerja aku. Sekali lagi, notifikasi dari telefon bimbitnya berbunyi. Ting. Abu memberanikan diri mencapai telefon bimbitnya dan membuka peti pesanan mesej yang kali ini dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp. "Bro, kau dah kenapa? Aku Wan lah. Siapa kata aku dah mati? Kau kat kampung ya? Tunggu, aku akan datang." Terbeliak mata Abu membaca mesej tersebut. Lidahnya kelu dan badannya kaku, tidak bergerak. Tersentak dibuatnya si Abu apabila terdengar ketukan di pintu rumahnya. Sekali lagi bunyi ketukan. Kali ini dengan ucapan salam. "Assalamualaikum." Suara lembut ibunya kedengaran mengucap salam. Abu bangun lalu berjalan ke daun pintu rumah. Dia membuka pintu dan terus menengking tanpa menjawab salam ibunya.
Dah balik pun. Kemana saja mak tadi? Makanan pun tak disiapkan. Aku lapar nak mampus ni tau. Hei, cepatlah masuk. Siapkan aku makan. Terhege-hege. Sayu, pilu dan lulunya hati Cik Biah apabila ditengking Abu. Cik Biah pun menjawab dengan nada lemah lembut seorang ibu. Mak dengan abah kau pergi ke masjid. Ada kenduri tahlil dan kesyukuran, Bu. Ni ada sedikit makanan yang disedekahkan oleh tuan yang mengadakan kenduri tadi. Mak panaskan untuk Abu ya. Cik Biah mengangkat tangannya menunjukkan bungkusan plastik yang dipegangnya kepada Abu. Sikit buat apa? Tak kenyang aku. Abu memekik dan merampas plastik berisi makanan itu, lalu menghempasnya ke dinding. Ayahnya yang kebetulan baru menaiki anak tangga rumahnya menuju ke pintu menyaksikan segalanya, lalu menegur perbuatan Abu. Abu, kenapa kau macam ni, Abu? Kau berubah betul lah, Abu, sekarang ni. Kenapa kau jadi macam ni, Abu? Diamlah. Baru balik masjid, tak payah sambung ceramah pula dengan aku. Bingitlah. Abu dengan biadabnya melontar kata-kata kurang sopan kepada ayahnya dan angkat kaki menuju ke biliknya. Pintu bilik dihempas Abu sekuat hatinya. Astaghfirullahalazim. Abu. Cik Biah mengucap panjang. Tit 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 tit. Nada notifikasi pesanan ringkas aplikasi WhatsApp telefon bimbit Abu berbunyi. Abu membuka skrin telefon bimbitnya, lalu membaca mesej dari nama tertera di skrin paparan tersebut. Izwan BFF. Dia menekan nama itu dan terpaparlah mesej bertulis. Bro, aku dah sampai. Mana kau ni? Dah siap ke belum? Kata nak enjoy. Tanpa berlengah lagi, Abu menyalin pakaian dan keluar dari biliknya, menuju ke pintu utama rumahnya. Kedua ibu dan ayahnya sedang beristirahat di ruang tamu. Abu lalu di hadapan mereka seperti kedua mereka tidak wujud. Bu, nak ke mana tu? Hari dah lewat malam ni. Abu buat tidak dengar saja kata-kata ibunya, lalu beredar pergi. Woi, sahabatku. Sihat kau? Makin macho aku tengok kau ni. Abu menyapa Wan. Kau pun apa kurangnya. Semakin bergaya weh. Banyaklah awet cun melekat nanti. Setiap malam Abu akan keluar rumah tanpa memberitahu ke mana tujunya. Abu akan pulang ke rumah pada jam 3 atau 4 pagi dalam keadaan mabuk. Cik Biah merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan Abu. Pada satu pagi, semasa Cik Biah ingin ke tandas mengambil wuduk untuk solat subuh, Cik Biah terdengar Abu seperti sedang berborak dan bergelak ketawa dengan seseorang. Cik Biah mengintip dari celah pintu. Bilik Abu tidak tutup begitu rapat. Cik Biah melihat anaknya sedang berbual sendirian. Tiada siapa yang ada dalam biliknya tu. Semakin lama, semakin aneh dan pelik perangai si Abu jadinya. Malah bukan itu saja, penduduk kampung pun pernah nampak Abu jalan terhuyung-hayang dan berbual sendirian. Ada yang menegurnya dan bertanya dengan siapa dia berbual. Tetapi Abu naik berang lalu marah dan mengugut mahu memukul si penegur tadi. Abu, sekejap nak. Jangan keluar ya. Malam dah ni. Duduk rumah sajalah. Ni mak nak cakap sikit ni. Abu,
Mari ikut mak dan abah ke masjid, dengar ceramah dari ustaz-ustaz jemputan ya. Kalau tidak pun, marilah kita sekeluarga sama-sama solat jemaah dan membaca Yasin malam Jumaat akan datang nanti ya. Abu, janganlah kau biarkan dia tu menghasut dan menyesatkanmu. Izwan dah tak ada, Bu. Abu menjawab keras. Siapa kata Wan dah mati? Tu kat luar tercongok. Tunggu aku tu. Bukan Wan ke tu? Takkan hantu pula? Abu melangkah pergi. Cik Biah ke muka pintu dan menjengah keluar rumah. Abu hilang dari pandangan dan secara tiba-tiba angin sejuk meniup menembusi liang-liang bulu roma, membuatkan Cik Biah merinding tegak. Tanpa membuang masa, Cik Biah menutup daun pintu dan menguncinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cik Biah, Pak Hamid. Assalamualaikum. Terbangun oleh ketukan pintu dan ucapan salam yang bunyinya cemas. Pak Hamid pantas keluar bilik dan terus ke pintu rumah untuk membukanya. Kelihatan ketua kampung, Haji Baharudin, 2 orang kampung dan 2 orang anggota polis berada di luar rumahnya. Waalaikumsalam, Tok. Ada apa ni awal-awal pagi dah kemari? Ni aduh, aku nak khabar pun dah tak tahu macam mana nak mula dah ni. Anak kau si Abu ni. Orang kampung jumpa terdampar, tak sedarkan diri kat tebing sungai kat ujung kampung tu. Pak Hamid mencapai kopiah dan lampu suluhnya dan mengikut Haji Baharudin menaiki kereta kancilnya ke lokasi Abu dijumpai, diiringi kereta peronda polis serta motosikal salah seorang penduduk di kampung. Setibanya di tebing sungai, kelihatan Abu tertiarap dan masih lengkap berpakaian. Pak Hamid menghampiri tubuh anaknya dan meletakkan 2 jarinya di pergelangan tangan kanan Abu untuk memeriksa denyutan nadinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu, ya Allah. Abu, kenapa jadi macam ni, Bu? Dengan tenang, Pak Hamid menutup tubuh anaknya yang tidak lagi bernyawa dengan sehelai kain pelikat diberi oleh seorang penduduk kampung yang berada di situ. Azan subuh berkumandang. Penduduk kampung menjalankan fardu kifayah. Setelah polis mengesahkan kematiannya, jenazah arwah Abu dibawa ke masjid untuk dimandi dan dikafankan sebelum dikebumikan. Cik Biah tidak dapat menahan emosinya. Yalah, naluri seorang ibu yang dapat merasakan petanda buruk bakal terjadi. Malam sebelum arwah dijumpai terdampar, Cik Biah sudah pun menegur anaknya supaya jangan keluar. Tapi apakan daya, keungkalan Abu membantah nasihat ibunya telah mengakibatkan korban nyawanya sendiri. Sejurus jenazah arwah Abu siap dikafan dan ingin berangkat ke tanah perkuburan untuk disemadikan. Cuaca berubah menjadi mendung. Awan hitam tebal berarak di atas kepala. Kedengaran bunyi dentuman guru memecah kesunyian pagi itu. Hujan lebat beserta angin kencang menerpa bumi. Van jenazah mulakan perjalanan di dalam keadaan cuaca buruk itu menuju ke tanah perkuburan Islam kampung itu. Setibanya mereka di tanah perkuburan, hujan mula berhenti. Tapi cuaca masih mendung dan jentera jengkaut pun mula mengorek tanah bagi menyediakan liang lahat arwah Abu.
apa yang disaksikan oleh semua yang berada di situ, termasuk Pak Hamid, Cik Biah dan adik arwah Alif, adalah suatu kuasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada siapa berani mengeluarkan kata-kata mahupun pertanyaan. Di dalam lubang yang dikorek jentera jengkaut tadi telah dipenuhi dengan air lumpur. Walaupun telah dicedok keluar air itu beberapa kali, namun tetap lubang itu masih dipenuhi air yang entah dari mana datangnya. Imam masjid yang menguruskan setiap kematian penduduk kampung itu mengarahkan jentera jengkaut untuk mengorek lubang lain. Sekali lagi, mereka diduga lubang yang dikorek kali ini adanya binatang berbisa seperti beberapa ekor ular, kalajengking dan lipan bara. Allah, macam mana nak turunkan jenazah ni, Tok Pengulu? Tok Imam? Tanya seorang dari mereka di situ. Tok Imam mengangkat kedua tangannya lalu berdoa pada Yang Maha Mengetahui. Tetapi tiada apa yang berlaku. Tok Imam kemudian menghampiri Cik Biah dan berkata, "Biah, maafkanlah arwah dan relakan dia pergi dengan tenang. Semoga urusan pengebumiannya dipermudahkan, Biah." Cik Biah mengangguk tanda rela. "Tok Imam, lubang yang tadi tu airnya surut dah. Kita uruskan jenazah arwah Abu di lubang tu sajalah, Tok." Tok Imam pun setuju. Syukur Alhamdulillah, semuanya dipermudahkan. Setelah selesai pengebumian arwah Abu, kenduri tahlil diadakan selepas waktu isyak di rumah Cik Biah. Semasa bacaan tahlil sedang dibaca, ada seorang pegawai penyiasat yang tadi mengesahkan kematian arwah Abu datang ke rumah bersama seorang penduduk kampung, juga kenalan Alif, adik arwah. Hadi, silakan masuk. Kau dengan tuan ni ada apa-apa perkara nak beritahu ke? Begini, Alif. Hadi tampil berjumpa dengan saya dan mengatakan dia saksi kejadian. Hadi berada di tempat kereta parkir beberapa meter dari arwah abang kamu dijumpai. Alif menyambung. Ya, benar Alif. Aku sedang mengemas peralatan memancing aku masa tu. Pukul 3.45 pagi gitulah. Aku terdengar suara seorang terpekik-pekik. Aku pun cari arah datangnya suara tu. Aku ternampak arwah yang sedang duduk di atas batu tepi sungai sambil meneguk arak dari botol yang dipegangnya. Dia memekik-mekik dan bunyinya kedengaran seperti ini. "Oi Wan, tunggulah. Aku pun nak enjoy mandi bandar ni. Kejap lah Wan. Engkau ni lupa diri. Lupa diri bila dah pakai beg dengan awek. Hei, tunggu aku. Aku nak terjun ni." Dan apabila aku bergerak kembali ke kereta, aku terdengar bunyi kocakan air. Kecebur. Aku berlari menghampiri anak sungai. Tapi tak ada apa yang kau jumpa atau aku nampak. Apa yang pasti, abang kau tak ada atas batu tadi. Pegawai penyiasat pun menerangkan bahawa atas dasar maklumat saksi, arwah dipercayai terjun ke sungai yang deras dan dalam keadaan mabuk. Arwah tidak dapat berenang lalu lemas dan dihanyutkan ke tebing. Alif mengangguk faham. Dia mengucapkan terima kasih pada Hadi dan pegawai tersebut, dan kes kematian arwah Abu dianggap kematian mengejut. Semenjak kematian tragis arwah Abu, penduduk kampung sering melihat kelibat Abu berdiri di tebing sungai ataupun duduk di batu sungai. Ada pula mengatakan diganggu dengan suara-suara menakutkan apabila memancing
di kawasan itu. Mulut orang kampung mengata tidak henti-henti keburukan Abu semasa dia hidup, sehinggalah dia dah tak ada lagi. Keluarga Pak Hamid redha dan menerima takdir ilahi dengan tenang. Tiada kuasa melebihi kuasa kebesarannya, iaitu pencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami dengan ayat-ayat Allah, dan tidak mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah, dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Shadaqallahul Azim. Surah Al-A'raf ayat 179. Sekian dari karya R.S. Suzy. Terima kasih.